Alright, selamat petang dan selamat sejahtera. Boleh dengar suara saya tak? Boleh. Okay, thank you. Okay, mana kawan-kawan yang lain ni? Minta mereka masuk sekarang. Sekarang pun dah masa 2.22. Dah habis makan ke, you all? Dapat. Okay, so jangan tidur-tidur ya. Biasalah kan, lepas makan kita akan rasa mengantuk. Hari ini kita punya chapter pun dia bukan berat, cuma akan jadi confusing sikit ya. Okay, part normalization ini dia confusing sikit. So harap you all boleh follow lah. Madam, Ya. can I get chapter 3 notes? I've already given in the chat. Saya dah masukkan dah dalam chat. Nampak tak you all? Oh, nampak pun. Terima kasih. Okay. So kod kursus dia masih yang lama, cuma content semua samalah. Kod je berubah ya. Okay, mana kawan-kawan yang lain kita boleh start kelas lah kot. Nasiblah kawan-kawan yang lain ya ketinggalan padan muka. Okay, so hari ini kita akan masuk kepada chapter yang baru. Sepatutnya minggu ini you all kena buat assessment. Okay, tapi belum siap lagi assessment. Cik Zafi pun belum masuk lagi kan. So kemungkinan minggu depan lah you all akan buat assessment. So kita proceed je lah chapter 3 ya. Dan saya tak akan sentuh semua chapter 3, cuma part yang ini sajalah, part normalization sahaja. Okay, kemungkinan minggu depan Cik Zafi akan sambung semula. Okay, as I said just now, normalization ini dia a bit confusing. Okay, biasanya dalam database part inilah yang dia jadi macam sedikit confusing untuk students ya, usually. Okay, sebab dia ada beberapa normal form yang kita kena tahu dan macam mana kita nak normalizekan database table kita. Okay, so apa yang you all akan belajar adalah normalization and okay, saya nak tanya lah ya. You all pernah dengar tak normalization? Tak pernah. Pernah ya, okay. You all pernah tengok tak database? Pernah tengok tak database? Tak kisahlah, any database lah, PHP MyAdmin ke, MySQL punya database ke. Masa saya kecil, bapak saya punya office work lah. Tapi tak ingat lah macam mana. Oh, I see. Your father dekat IT sector ke? Mesti pandai ni. Kalau father sendiri dalam bidang IT kan. Okay. So, dalam database itu, okay, biasanya kita akan ada banyak table. Okay, dia tak ada yang satu table. Kalaulah ada satu table, maksudnya database kita denormalize. Dia belum lagi normalization ya, dia akan denormalize dulu. Okay, in order untuk kita normalizekan table kita itu, kita akan pecah-pecahkan lah mengikut dia punya attribute dan juga untuk kita kurangkan data redundancy. Sekiranya kalau kamu punya database itu ada data yang sama, apa maksud data redundancy? Saya nak tanya. Data redundancy itu apa maksud? Bertindih. Okey, bolehlah. Okay, thank you for that answer. Data redundancy adalah contohnya dalam satu table, you ada data yang sama berulang kali. Okay, contohnya pada row pertama you ada satu data, lepas tu tengok-tengok dekat row 100 ada data yang sama. Itu bermaksud data redundancy. Okay, dan biasanya kita akan buat normalization untuk kita reducekan data redundancy and help eliminate the data anomalies.
Anomalies ini macam something to do with the data lah. Okay, kekurangan pada data tersebut ataupun problem dengan data tersebut. Okay, that's why we call this as a process for assigning attributes to entities and reduce data redundancy. Ini adalah main purpose untuk kita buat normalization. Dan normalization ini ada 4 stages yang kita akan buat. Okay, kita ada first normal form, second normal form, third normal form dan juga fourth normal form. Untuk you all punya syllabus mungkin kita tak akan pergi sampai sini. Kita akan pergi sampai sini sahaja. Okay, diploma level sampai third normal form sahaja. Dan we cannot macam terus buat third normal form, ya. That doesn't work. Okay, untuk kita normalizekan database kita kena start dengan first normal form dulu, then second normal form dan baru third normal form. Dan usually the highest level which is the fourth normal form ini is not always desirable. Kalau setakat kita buat third normal form ini pun dah cukup dah. Database kita sangat cantik dah. Okay. So, bila masa kita akan gunakan data normalization ini? Why kita perlu buat normalization ini supaya bila masa kita nak update data dengan kerap. Okay, contohnya kita punya database. Ini siapa ni? Okey, Syami Yusra Hazika. Okay, bila masa sekiranya kita update data dengan kerap. Okay, contohnya database kita ni kita selalu update data. Kita nak tukar dia punya name, certain entity name ke, ataupun kita nak tukar dia punya data ke manually ke ataupun by SQL statement. Bila masa kita update data dengan kerap, pada masa itu mesti kena menggunakan normalization. Dan another possible situation bila masa kita akan gunakan normalization adalah sekiranya kita ada ramai user yang menggunakan database tersebut. Contohnya, kita ada sistem untuk e-commerce, contohnya e-commerce. Okay, pada masa yang sama, satu masa yang sama, ramai user akan menggunakan sistem tersebut. Maksudnya dia akan mengakses database tersebut. That is where we can use normalization. Okay, itu adalah dua possibility lah ataupun dua situation di mana normalization diperlukan. Okay, ini adalah salah satu contoh untuk normalization purpose, case of a construction company. Okay, kita ada building project. Ini adalah nama table building project dan dalam building project itu dia ada project number, name, employees assigned to the project. Dan kita ada employee, dalam employee itu ada employee number, name dan job classification. So, the company charges its client by billing the hours spent on each project. So, the hourly billing rate is dependent on the employee's position. Okay, dalam satu company itu biasanya akan ada macam-macam position. Okay, mungkin ada jawatan clerk, ada jawatan supervisor, ada jawatan manager dan juga engineer. Contohnya, okay, ada 4 jawatan ini dan jawatan ini, setiap jawatan ini dia punya charges ataupun payment dia adalah different. Kita nak bayar gaji clerk untuk engineer. Okay, so setiap jawatan ada dia punya skala gaji dia yang berbeza. So, itu yang dimaksudkan lah. Okay, the hourly billing rate is dependent on the employee's position. So, periodically a report is generated. Apa yang dia generate? Okay, ini dia punya description lah ya. Employee number, ini contoh employee number yang ada. Dan ini adalah project number dan project nama dia adalah evergreen. Okay, so report yang dia akan, ini adalah sample form. Okay, biasanya kalau kita tak ada database, manually kita akan buat macam ni. Okay, manual form lah, kita ada manual form. Kita tulislah project number 15, project name evergreen dan apa employee number dan semualah kita akan isi. Manually kita akan calculate. Kalau kita ada sistem, kita kena tukarkan benda ini ke database. So, apa yang dikeluarkan adalah yang ini. Contoh macam ni. Okay. Kalau kamu tengok dekat sini, table ini dia base kepada project. Okay, so project nombor 15, evergreen dia dah ada dah. Okay, 5 orang employee yang bekerja dalam project tersebut. Dan adalah dia punya job classification, berapa charges yang kita akan buat per hour dan berapa jam dia bekerja untuk project tersebut dan dia akan calculate. Okay,
Cuma yang ini kita tak boleh, data ini we cannot do macam tu terus dekat database. Okay, sebab dia tak complete. Okay, yang ni dia base kepada projek saja. Kalau kita punya database, kita leave yang ini null boleh ke? Kita ada row, ini semua ada row. Tapi untuk project name ni dengan project number ni kita biarkan kosong. Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh kan? Itu yang dipanggil, kalau jadi macam tu maksudnya kita kena buat normalization. Okay, you cannot do. Kalau kita buat macam ni, nanti untuk setiap row ni akan ada 15, 15, 15. Evergreen, evergreen, evergreen. Kat sini pun sama, okay, 18, 18. Yang ni amber wave. Yang ni dah lah lagi satu, tak ada nama pula. Ni pun tak ada nama, cuma number sahaja. So, this data is macam tak complete dan juga redundant. Macam data yang berulang. Okay, walaupun dekat sini benda yang berbeza, cuma dekat project number dengan name nanti dia akan berulang. So it is not a proper database lah. Kita kena buat normalization. So nanti dia akan ini adalah database kita. So tengok kita punya database akan jadi macam ni. Tak cantik lah. Okay, sebab yang ni semua null. Okay, apa problem dia bila kita ada database sebegini? Let's say kita nak tarik data, okay, untuk some other purpose lah, ataupun kita nak run query kita, dia akan jadi masalah. Okay, sebab benda ni, right, kita tak ada data ini, kemungkinan ada data yang sama, dia akan jadi masalah. Okay, saya bagi satu contoh ya. Contoh ni, saya buat satu contoh ni. Okay, kita ada student ID, student name, department ID dan department name. Ni adalah lagi satu contoh. Okay, cuba tengok yang ni. Dia berulang. Jabatan Teknologi Maklumat Komunikasi ini pun ada JTMK. Ini ada JKA. JKA dia berulang. Lagi satu, dia simpan sebagai string. Okay. Bila kita simpan sebagai string macam ni, satu adalah database kita dia akan mengambil memori yang banyak. Okay, memori yang banyak, storage yang banyak sebab kita simpan sebagai string. Satu lagi, bila kita nak tarik data, okey, yang ni tak apa, kita ada 5 row sahaja. Cuba bayangkan kita ada 10,000 pelajar, 10,000 row dan semuanya data yang berulang-ulang. Okey, so bila kita nak run query ataupun tarik certain data, dia akan jadi lambat. Database kita akan jadi hang. Ini saya pernah terjadilah dekat dulu lah, tempat lama saya dulu. Okay, sometimes when I want to run query untuk sesuatu data yang saya nak, dia akan jadi lambat, dia akan pusing. Kena tunggu lama lah untuk dia keluarkan data tu. Okay, disebabkan benda-benda macam ini. Okay, dia akan jadi macam kita punya performance tak optimize lah. Okay, so apa yang kita akan buat daripada table macam ni, kita normalizekan dia. Normalizekan maksudnya kita akan pecahkan. So dia jadi pecahkan. Okay, dekat sini table satu ni dia ada 2 jenis maklumat yang terlibat. Satu adalah student, maklumat student. Satu lagi adalah department punya maklumat. So, untuk normalizekan, kita akan pecahkan, asing-asingkan. Okay, kita akan ambil student punya maklumat satu table student dan kita akan pecahkan department punya. Jadi, apa yang berlaku dekat sini, let's say kita nak refer ataupun dapatkan data ni, tak perlulah refer dekat table macam ni, kita refer dekat sini saja sebab yang ni pun dia simpan sebagai integer sahaja. Okay, satu karakter sahaja. So senang untuk kita. Okay, yang ini tak apa sebab yang ini dia akan jadi foreign key. Yang ini jadi primary key. Kalau macam ni ada 2 primary key. Kalau 2 primary key memang akan jadi isu. Okay, sebab tu kita kena buat normalization. Dan lagi satu, let's say lah problem ya, lagi satu kalau kita buat macam ni, let's say lah kita nak tukar nama. Okay, tiba-tiba bos kata perkataan ni kita tukarlah kepada JTMK. Satu row tak apa. Kalau kita ada 10,000 row yang ada nak kena tukar nama kepada JTMK, masa tu you akan ada masalah. Okay, sebab benda ini. Cuba dekat sini, kalau kita dah normalizekan, kita ada 2 table macam ni. Okay, let's say bos kata, okay, kita tukar je nama Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi kepada JTMK. Kita ubah dekat sini sahaja. Dia tak kacau benda ni. Ni sekali je kan dia keluar.
Sekali je keluar, kita ubah pun sekali sahaja. Okey, kalau yang ini kita kena buat query untuk update 10,000 row ke, update 1 juta row ke, kita tak tahu, depend kepada number of student kita. Okay, that is why this is not efficient. Kita kena buat normalization untuk kita punya performance optimization. Dan lagi satu untuk kita remove data redundancy. Inilah yang dimaksudkan data redundancy yang benda sama ni. Dan juga untuk eliminate data anomalies. Okay, anomalies ni nanti kita akan tengoklah apa maksud anomalies. Okay, setakat ni faham tak? Kenapa perlu normalization? Okay, senang kan? Okay. Dia sekarang ni okey lagi. Belum masuk lagi normal form kan? Nanti you all jangan confuse ya. Okay, yang ini dia kata problems with figure 5.1. Mana satu 5.1? Yang ni. Okay, ini adalah problem. Okay, database kita memang tak efficient kalau macam ni. Okay, kenapa? Dia kata project number is intended to be a primary key but it contains nulls. Okay. Project number adalah primary key. Tapi boleh ke primary key ada null value? Tak. Tak boleh You kena ingat ya, any table kalau you ada primary key, it cannot be null. Mesti ada value. Okay. So itu yang dia kata problem problem figure. Okay, lagi satu dia kata displays data redundancy. Mana satu redundancy dia? Okay, mungkin job class dia, tengok dia simpan sebagai string. Ini. Lepas tu lagi satu project name dia. Semua dia simpan sebagai string. Okay, then ketiga adalah table entries invite data inconsistency. Okay, data dia mungkin tak consistent. Okay, dan last sekali adalah the data redundancy yield the following anomalies. So ini adalah anomalies ya. Kita ada update anomalies, addition anomalies dan juga deletion anomalies. Okay. Maksudnya bila kita nak update sesuatu data, contoh yang saya bagi tahu tadi kan, kita kena update keseluruhannya. Semua kita kena update, satu-satu kita kena update. Ataupun kita kena run query untuk update semua row dan dia akan ambil masa yang lama, kemungkinan database kamu akan hang. Okay. Berbanding dengan kita tukar dekat sini saja. Sekali saja kita tukar. Lagi senang, cepat. Okay, itu adalah untuk update anomalies. Okay, kedua, katakanlah Bradley ni dia dapat offer dekat tempat lain. Dia nak pergi dekat tempat lain. Okay, dia dapatlah dekat universiti mana ke, college mana kan, Bradley nak pergi tempat lain. Okay, kita kena delete kan data Bradley daripada table database kita ni. Okay, tapi problem dia, Bradley punya jabatan JKE ada sekali sahaja. Dia tak ada tempat lain tau. In case lah kalau kita delete data ini, automatically JKE punya data pun hilang. Itu adalah satu masalah. Okay, jadi kita kena buat normalization. Kalau kita delete yang ni tapi dekat sini masih ada JKE. Table ni masih ada JKE. So it doesn't matter. Okay, that is for delete anomalies. Ini adalah problem dia lah masa kita buat deletion. Dan last sekali adalah addition. Okay, addition contohnya siapa nak masuk ni? Okay, katakanlah Dharmendra saya bagi Dharmendra. Okay, Dharmendra. Okay, dia nak masukkan let's say lah, okay, dekat sini kalau dia kata ada jabatan lain, kita masukkan jabatan lain. Okay, kita kena masukkan jabatan lain ini, dia akan ambil string juga. Rather than kita tambah jabatan lain dekat sekali je dekat sini dan kita pegang ID, kita bagi je ID. ID dekat sini lah. Sebab ini dah after normalize kan. Yang ini yang sebelum kita normalize kan. Okay, kita kena buat manually dekat sini. Okay, contohnya apa jabatan yang ada JPH. Contohnya. Okay, ini short form tak apalah kalau dia punya string dia panjang sangat. Okay, dia akan jadi problem bila kita nak insert data. Dia akan ada problem bila kita insert data. Sebab tu kena buat normalization. Sebab apa normalization? Kita just tambah dekat sini sahaja. Okay, let's say 6. Lepas tu dekat sini, alamak. Department ID 4 cukup. Lepas tu dekat sini kita tambah lagi 4 JPH.
Senang, sudah. Walaupun kita tambah data dekat dua tempat, tapi it is easier. There won't be any problem. Okay, tak ada apa-apa isu. Okay, yang itu adalah untuk addition anomaly. So ada 3 problem lah kalau kita tak tackle normalization. Okay, satu adalah bila kita update, macam tadi saya bagi tahu, nak update 10,000 row tu memang payah. Satu lagi, bila kita nak delete, katakan Bradley dah pergi dekat tempat lain dan dia punya department sekali sahaja, memang habislah data dia. Tak ada dah data. Okay, then third one is bila kita nak insert data. Data baru kita nak masukkan, dia akan jadi isu. Sebab itu, kita kena buat normalization. Normalization, ini adalah normalization. Okay. Then kita tengok, okay, yang ini adalah kita nak convertkan kepada first normal form. Okay. Syarat-syarat untuk first normal form, dia ada syarat dia. Siapa punya mic tu? Nak bercakap ke? Okay, syarat-syarat untuk first normal form adalah table kamu mesti kena macam tak boleh contain repeating data. Okay, repeating groups must be eliminated. Okay, kedua adalah no duplicated rows. Ketiga adalah no multi-valued attributes. Maksudnya dalam satu attribute ini dia tak boleh simpan banyak value. Okay, dan keempat adalah column name should be different. Okay, contohnya dekat sini ada project name. Janganlah letak lagi satu project name dekat sini. Okay, each attribute must be unique. Ini adalah 4 ya. Satu adalah no multi-valued attribute. Multi-valued attribute tak ada macam 2-3 value dalam satu cell. No duplicate rows, tak ada row yang duplicate. Contohnya dekat sini William Smithfield. Lepas tu table dekat row yang let's say row ke-10 ada lagi William Smithfield. Okay, yang tu tak boleh ada. Ketiga adalah column name should be different. Setiap attribute mesti unik. Tak boleh sama. Okay, itu adalah syarat-syarat untuk first normal form. Okay. Mari kita tengok ya. Okay, ini adalah dia punya before. Okay, lepas kita buat first normal form, dia akan jadi macam ni. Semua dia ada. Dia dah ada data lah. Okay, tapi yang ini pun dia tak cantik sangat ya. Okay, sebab dia repeating. It is always repeating. Tapi dia bagi tahu yang ini adalah first normal form. Saya pun tak tahu. Okay, kenapa dia buat macam tu. Okay, this is the definition. Alright, so in case kalau kamu punya exam, usually dia akan keluar macam tu lah. Okay, dia akan bagi satu definition and then you kena identify itu adalah first normal form, second normal form ataupun third normal form. Ataupun dia dah bagi dah, okay, what is the definition of first normal form? Contohnya lah, you kena bagi definition lah untuk first normal form. Okay, so first normal form ini adalah dia punya definition. Key attributes are defined, maksudnya semua adalah unique. There are no repeating groups, no repeating rows, no repeating data. Dan ketiga adalah lagi satu adalah column name should be different lah, iaitu. And then yang ini adalah extra. Okay, all attributes are dependent on the primary key. Setiap attribute yang kamu masukkan itu adalah dependent pada primary key. Dia merujuk kepada primary key itu. Nanti kalau ada gambar, ni ada gambar. Okay, ini adalah, tengok dia punya nota ni dia jump ya. Ni terus pergi dekat dependency diagram pula. Okay, the primary key components are bold, underlined and shaded in a different color. So kalau dekat sini you dah tahu dah, project number dengan employee number adalah primary key. Okay, dalam satu table boleh ada ke dua primary key? Tak boleh. Tak boleh kan? So dalam table ni you tengok ada dua primary key. Okay, and then the arrows above entity indicates all desirable dependencies. Okay, you nak baca ni memang payah lah. Okay, dekat sini dia ada dua dependency sahaja. Satu adalah partial dependency, satu lagi adalah transitive dependency. Okay, apa maksud ataupun beza antara kedua-dua ini adalah, cuba tengok yang ini project number. Project name ini bergantung kepada project number. Ini adalah partial dependency. Okay. Ini ada line kan, employee number dengan project number ini adalah primary key. Dan kita boleh katakan dia sebagai composite key.
Okay, kalau ada dua primary key dalam satu table, maksudnya dia adalah composite key. Okay. Yang ini dia adalah partially dependency. Maksudnya project name ini adalah partially dependent pada project number. Tanpa project number kita tak tahu project name. Okay, sama juga untuk yang ni. Employee name, job class, charge hour dengan hours adalah partially dependent pada employee number. Okay, tanpa employee number, kita tak tahu siapa nama dia bekerja apa, dia punya charging berapa jam dia bekerja. Okay, ini adalah partial dependency. Dia akan directly link kepada primary key. Manakala transitive dependency ini adalah bergantung pada attribute. Attribute lain selain daripada primary key. Okay, contohnya yang ni charging hour dia adalah transitively dependent dengan job class sebab base kepada job class lah yang kita tahu berapa jam kita nak bayar dia. Berapa hour tu berapa kita nak bayar. Okay, kalau clerk berapa jam dia, berapa dia punya payment. Kalau dia seorang engineer berapa dia punya payment. Base kepada job class. Okay, job class ini dia bukan primary key, dia bukan foreign key ke apa. Dia just attribute yang biasa sahaja. Tapi ada attribute lain yang bergantung dengan dia. Itu kita panggil sebagai transitive dependency. Okay, so you kena ingatlah dua ni partial dependency dengan transitive dependency. Kalau saya laju, you all slowkan saya. Dah masuk dah second normal form. Okay, mari kita tengok exercise pula. Okay, ini adalah contoh soalan Okay, first kali kita ada employee. Very simple one ada dua attribute saja. Dan kita ada skills. Okay, agak-agaknya apa masalah dengan table ini? Data dia repetitif. Apa dia data dia? Ada data yang sama. Ada data yang sama, okey, kurang tepat sikit. Tapi bolehlah data yang sama, okeylah ada banyak kali kan. Okey, tak apa. Apa lagi isu dekat table ni? Kalau satu kolom data dia tak tersusun. Data dia tak tersusun, okey. Nak susun macam mana pula? Nak susun dia macam mana pula? Okay, boleh ke kita dalam satu sel ni kita boleh simpan data macam ni tak? Tak boleh. Tak boleh. Sepatutnya macam mana? Kita susun macam mana? Ke bawah. Ke bawah, okey. Kadang-kadang ada yang some smart lah kan, smart people, dia akan susun macam ni. Saya cuba tunjuk employee, lepas tu dia pecahkan skill 1, skill 2, skill 3. Lepas tu employee 1 ni dia adalah skill-skill berapa-berapa kan. Tapi yang ini kalau skill dia ada 3 saja. Cuba bayangkan skill dia ada 15. Takkan kita nak tambah attribute sampai 15. Okay, that is not efficient. Database kita memang akan pening. Kita nak tarik data pun akan jadi isu. Jadi dia kena susun sebegini. Okay. Walaupun dekat sini kita berulang, okay, but still kita dah fulfill syarat-syarat untuk first normal form. Okay, syarat-syarat untuk first normal form adalah tak ada multi-valued attribute. Ini adalah maksud multi-valued attribute. Dalam satu sel ada beberapa value. So kita dah pecahkan dia dah. So yang ini tak ada multi-valued attribute. Okay, kedua adalah no duplicate rows. No duplicate rows maksudnya Fatin SQL tak ada berulang-ulang kali. Dia sekali sahaja. Sama juga Syari SQL pun tak ada berulang-ulang kali. Okay, dia sekali sahaja. Okay, dan ketiga adalah column name should be different. Okay, column name ada dua je lah, employee dengan skill sahaja. Okay, so maksudnya kalau kita dah fulfill ketiga-tiga syarat ni, table kita dah masuk first normal form. Okay, daripada yang ini, kita dah tukar kepada first normal form. Okay, faham? Faham pun. Kan? Okay, so saya bagi exercise yang ni Okay, ada ni, kita ada student ID, name dan course. Okay,
Cuba convertkan ini kepada first normal form. Okay, saya bagi dalam 5 minit kena siap. Okay, nanti masukkan dekat chatting. You nak guna Excel ke, you nak guna paper pen ke, ikut you all punya kesenangan lah ya.
Ya, siapa yang dah berjaya boleh masukkan dekat chatting ya. Okey, mari kita tengok ada kawan yang dah submit. Okey, Arif Hakimi. Okey, betul ya. So tak ada data yang berulang, maksudnya tak adalah Nur Syahira OOP ada lagi dekat bahagian bawah kan. Okey. Excellent. Yang ni tak ada isu. Okey, tapi in reality student ID ini sebagai primary key dia tak boleh berulang lah in reality ya. Yang ni untuk first normal form tak ada isu. Okey, yang ni dah betul dah. Mungkin in reality kita akan tambah lagi satu primary key dan ini akan jadi foreign key. Student ID akan jadi foreign key. Mari saya bagi satu like. Lambat pula dia. Okey, yang ni pun excellent. Okey. Alright. Okey, Amni Nur Izzati pun, Amni first time saya dengar. Selalu dengar Afif, Syaza kan. Okey. Excellent. Okey, dan juga yang ni pun excellent juga ya. Senang kan? Okey, yang ni first normal form sangat senang. Okey, mari kita pergi kepada next pula, second normal form. Kenapa ada 5? Kenapa ada 4 daripada mana dapat? Oh, vb.net tu 1 ya adik. Okey, vb.net tu 1. Dia bukan koma. Oh, saya ingat koma. Okey, tak apa. Betul lah tu. Okey, dah betul lah. Excellent. Okey. So, mari kita pergi kepada next pula ya. Jangan pening-pening dulu. Okey. So, next adalah second normal form. Okey, syarat untuk second normal form adalah dia mesti melalui first normal form dulu. Okey, tanpa melalui first normal form dia tak boleh pergi second normal form. Okey. So first normal form you dah tahu kan syarat-syaratnya. Tak boleh ada multi-valued attribute, tak boleh duplicate row, tak boleh column yang sama. Okey, dia kena fulfill syarat-syarat tersebut baru dia boleh masuk second normal form. Okey, lagi satu adalah dalam second normal form dia tak boleh ada partial dependency. Dia tak boleh ada partial dependency. So apa maksud partial dependency? Yang ni lah. Okey, dia tak boleh dependent sangatlah dengan dia punya primary key. Okey, so writing each key component on a separate line and then writing the original key on the last line. Tengok dia dah confuse kan yang ini. Okey, kalau you baca memang akan confuse. Sebab tu normalization ini jadi confuse untuk pelajar. Okey, saya tak nak you all confuse. Kita menyenangkan hidup you all ya. Okey, ini adalah contoh kan dependency diagram. Kita tadi dah pecahkan. Project number ada project name. Then kita ada table employee pun kita dah pecahkan. Then last kali kita akan create satu lagi table baru bernama assign. Okey, assign ini dia ada dua lah, employee number dengan project number dan hours. Yang ni pun dia confuse juga sebenarnya ya. Okey, tak apa. Nanti kita tengok exercise dia akan jadi senang sikit.
Okey, ini adalah dia punya syarat-syaratnya. Dia mesti kena ada first normal form, dia tak boleh ada partial dependency dan no attribute is dependent on only a portion of the primary key. Senang cerita, dalam second normal form dia mesti kena ada satu sahaja primary key. Okay, kalau dalam table itu ada dua primary key, walaupun kita dah pecah-pecahkan dalam first normal form, kita dah cantikkan dia, tapi dalam table itu ada dua primary key, maksudnya kita kena pecahkan lagi untuk jadikan dia sebagai second normal form. Okay, itu adalah syarat dia. Kena ada satu primary key sahaja. Okay, dan it is possible for a table, okay, walaupun kita dah pecahkan yang itu, dia masih boleh ada transitive dependency lah. Transitive dependency yang macam tadi saya bagi tahu, mana ni ya, aduh. Ni. Okay, attribute yang lain boleh bergantung kepada another attribute which is not a primary key. Yang ini dalam second normal form masih boleh ada, tak ada isu. Okay, cuma dia mesti kena ada satu primary key sahaja. Okay. Oh, ini dah third dah. Okay, let's go for the exercise. Exercise nampak sangat sikit kan? Okay. So, kita ada satu table. Dekat sini ada ID student, name, course ID, course name, lecturer, lecturer email, grade. Okay, banyak attribute dia. Okay. Saya nak tanya, mana satu primary key? Course ID. Course ID. ID student. Okay, ni. ID Okay, student. ada. Okay, betul lah. Ada dua ID dekat sini. Okay. Dalam second normal form boleh ada ke dua ID? Tak boleh. Kan? Okay. Tak Lepas boleh. tu lagi satu isu. Dalam table ini ada dua jenis maklumat. Okay. So saya pernah bagi tahu masa last class ke last week kot. Okay. Satu table dia mesti simpan satu maklumat sahaja. Contohnya kalau table itu student, maklumat berkenaan dengan student sahaja perlu ada. Okay. Macam table ini dia dah lah ada maklumat student. Lepas tu dia ada pula maklumat course dia. Okay, ada course name lah, ada siapa pensyarah yang ajar. So this table is not dia bukan optimize lah. Okay, kita kena pecahkan dia sebenarnya untuk jadikan dia sebagai second normal form. So apa yang kita akan buat adalah first kali kita akan ambil ID student dan juga nama. Okay, mari kita tengok ya. Ini adalah satu table dan table ini adalah table student. Okay, hanya maklumat student sahaja yang ada. Okay, kedua adalah kita akan ambil course pula. Ini course. Okay, kita ambil yang ni ya. Okay, ini adalah maklumat course. Kita pecah-pecahkan. Okay, yang first tadi kita akan jadikan dia sebagai tak ada data yang berulang. Kita cantikkan dia sebagai satu table. Okay. Second normal form ini kita akan pecahkan ikut dia punya primary key. Okay. First kali you kena detect lah mana satu primary key. Kena pandai detect dah ya. You all dah belajar ni berapa kuliah dah you all belajar ni. You all mesti tahulah. Okay. Macam mana nak detect primary key. Okay. Ini adalah satu table. Hanya maklumat kursus sahaja. Okay. Ketiga adalah takkan macam tu je grade nak simpan kat mana? Kan? Okey, kita kena create lagi satu table berkenaan dengan grade. Okey, kita ambil lah table ID student, lepas tu course ID dia apa dan juga berapa grade yang dia dapat. Okey, yang ini you boleh katakan, oh ada dua primary key ni. Mana boleh kan? Tak apa, mana ada isu sebab kita dah ada primary key ID student untuk table student, primary key untuk table course ni, course ID. Maksudnya dekat sini dia akan jadi foreign key. Ini adalah primary key. Mungkin kat sini maybe you boleh tambahlah ID grade ke ataupun you nak tambah lagi satu primary key ke. Yang ni tak ada isu. Okay, sebab dia dah jadi primary key dekat table course. So this one will be automatically jadi foreign key. Okay, faham tak? Faham puan. Faham puan. Kan? So, untuk second normal form, you cari dulu primary key dia, you tengok maklumat-maklumat, data-data yang sama, you pecahkan.
Lepas tu you gabungkanlah ikut dia punya course ID sahaja, dia punya primary key lah. Okey, jadikan dia sebagai foreign key, primary key. Tak ada isu. Kalau you nak tukar ataupun you nak tambah lagi satu dekat sini kan, you nak tambah lagi satu, contohnya ID grade. ID grade. Alamak, tak nampak. Okey, ID grade contohnya ya. Lepas tu you nak bagi. Maksudnya yang ini boleh jadi foreign key untuk table grade, yang dua ini adalah foreign key. Nah, ini adalah primary key, ini adalah foreign key. Yang itu pun boleh. Tak ada isu. Okey. Itu adalah cara untuk kita buat second normal form. Okey. So, mari kita buat exercise untuk you all pula. Okey. Okay, kita ada satu table, employee, ada employee ID, department ID. So, how to do the second normal form? 3 saja attribute dia. Macam mana kita nak buat dia punya second normal form? So, saya bagi 5 minit ya. You all buat.
Dah ke? Ke masih tengah memikir? Puan boleh tak scroll ke atas? Oh, nak tengok contoh copycat je. Tak sama. Yang ni table lain, yang ni table lain. Madam, boleh scroll bawah sikit tak, Madam? Nak tengok soalan sampai habis. Alright. Okey, kita dah ada kawan yang dah buat. Afif juga. So saya akan suggest Cik Zafi untuk bagi Afif je lah A+. Okey. So dekat sini Afif dah delete pula. Tak sempat saya baca. Sudah Afif. Okey, Fatin ada buat employee ID. Oh, you all tersi. Okey, yang ni betul. Yang ni betul ya. Department ID dengan location, maksudnya department ni dia bukan department lah, office lah ya, tapi saya bagi nama department ID. Office tu dekat mana? Okey, department betul. Yang ini ada sikit. Ada sikit problem. Okey, yang ni dah betul. So saya masih bagi like. Okey, Arif. Mari kita tengok Arif. Okey. Arif, excellent Arif. Okay, so jawapan Arif betul. Okay, first kita akan ambil employee ID. Employee ID of course lah kita nak tahu dia bekerja dekat department mana, office mana kan. Okay, kita akan keluarkan walaupun dekat sini tak adalah employee name lah dan sebagainya. Yang ini saya ambil beberapa attribute saja untuk you all senanglah buat. Kalau tak nanti akan lagi ambil masa yang banyak pula. Okay, so this one is betul. Kita paparkan. Walaupun ini adalah ID, tapi ID ini adalah foreign key sebab department ID jadi primary key dekat table department. Okay, dan kita ada table department. Okay, so yang ni pun kita ambil sekali saja ya. Walaupun dekat table yang original, kita ada Cyberjaya 3 kali, lepas tu Kelang 2 kali. So sekali saja kita ambil. Right, dia macam redundant kan dekat sini. So kita ambil sekali saja. So jawapan Arif excellent. Okey, tahniah. So siapa yang lagi jawapan sama macam Arif? Sama Puan. Sama? Okey, tahniah semua. Alright, so itu je lah untuk second normal form. Okey, then kita akan masuk kepada third normal form pula. Okey, ini yang paling tinggi lah. Syaratnya adalah you kena comply first normal form dan juga second normal form. Kalau tak comply dua-dua ini tak boleh masuk third normal form. Okay, first normal form semua data mesti unique. Second normal form dia kena pecahkan, tak boleh ada 2-3 primary key dalam satu table. Baru kita boleh buat third normal form. Okay, yang ni dia akan create a separate table with attributes in a transitive functional dependent. So, dia punya keyword adalah ini. Dia tak akan dia tak ada transitive functional dependence lah. Kalau ada, kita akan pecahkan. Okay, kalau second normal form, dia tak boleh ada partial dependency. Kalau third normal form, dia tak boleh ada transitive functional dependency. Okay, kalau ada, kita akan pecahkan lagi.
Ini adalah contoh yang tadilah dia pecah-pecahkan ya. Yang ni memang akan jadi pening. So okay, ni dia punya keyword. So dalam exam kamu ini sangat famous. Mungkin dia bagi yang ni, dia minta kamu identify normal form yang berapa. First ke, second ke, third. Okay. Kalau yang ini third normal form. Kalau dia kata it contains no partial dependency, maksudnya itu adalah second normal form. Okay. Then kita tengok ini adalah complete database ya. Daripada database yang previously dia pecah-pecahkannya. Ini memang kecil, tak nampak. Okay, mari kita tengok exercise pula. Okay, so saya ambil yang second normal form kan. Dia punya syarat adalah kena comply second normal form kan. So saya ambil yang ni Saya ambil benda ni, saya masukkan dekat sini. Okay, kita ada dah ID student name, course ID dan ID untuk grade lah. Okay. Cuma masalahnya, you all boleh detect tak apa masalah dengan table-table ni? Dekat mana masalahnya? Mana satu transitive dependency? Kan dia kata third normal form, no transitive dependency. Okey, dekat mana transitive dependency dia? Dekat Table mana? course. Course, okey. Mana satu? Mana yang dependent? Alamak, tak dengar. Siapa boleh identify ataupun you letak dekat chatting sebab saya tak dengar you punya mic. Okay, dekat mana dia punya transitive dependency? So ada kawan-kawan kata dekat table cost. Mana satu attribute yang bergantung kepada attribute yang lagi satu? Transitively dependent. Mana satu? Fikir. Lecturer dengan lecturer email. Lecturer dengan? Lecturer dengan lecturer email. Okay, excellent. Okay. Lecturer dengan lecturer email adalah transitively dependent. Mana satu yang transitively dependent? Lecturer email bergantung dengan lecturer ke? Lecturer bergantung dengan lecturer email? Lecturer email gantung lecturer. Email bergantung dengan lecturer. Betul. Okay. Lecturer email yang bergantung dengan lecturer sebab lecturer ini dia bergantung dengan course ID. Setiap course ID ada pensyarah masing-masing. Okay. Course name pun bergantung dengan course ID. Sebab setiap course dah ada dah dia punya nama course. Dah ada dah ID dia, dah ada pensyarah. Cuma lecturer email takkan kita nak refer kepada course ID. Okay. Dia tak ada kena-mengena. Dia tak boleh nak bergantung dengan course ID. Okay. Macam mana kita nak tahu lecturer email base kepada course ID tanpa kita tahu siapa lecturernya. So lecturer email bergantung kepada lecturer. Jadi table ini tak fulfill third normal form sebab dia ada transitively dependent. Dia ada attribute yang transitively dependent. Jadi kita kena pecahkan table ini. Okay, so macam mana kita nak pecahkan? Mari kita tengok. Okay, first kali kita akan ambil course ID, course name dan juga lecturer ID. Okey, kalau nak senangkanlah kita akan ambil lecturer ID. Ini adalah table course. Okey, lagi satu table adalah kita buat table lecturer. Dekat sini kita letak primary key table lecturer adalah lecturer ID dan kita ada nama lecturer dan juga lecturer email. Jadi dekat sini lecturer ID tak ada isu sebab ia jadi foreign key untuk ID. Okay, ID ni dia jadi foreign key dekat table course. Lecturer ID jadi primary key. Jadi yang table ni memang tak ada isu. Okay, sebab walaupun ada dua ID. Okay. Dan yang ini memang dia bergantung satu-satu je lah. Dia tak ada dua-dua yang bergantung sebab directly lecturer pun bergantung dengan lecturer ID. Lecturer email pun bergantung dengan lecturer ID. Okay, so kalau kita dah pecahkan sebegini, maksudnya table kita dah complete untuk third normal form. Tak ada lagi attribute-attribute yang bergantung antara satu sama lain. Dia hanya bergantung kepada primary key sahaja.
Faham tak? Third normal form. Faham. Okay. Third normal form ini, first kali you kena identify transitively dependent. Mana satu attribute yang transitively dependent. Lepas tu kamu pecahkan table itu. Tak kisahlah kamu nak tambah lagi satu ID dekat sini ke, doesn't matter. Okay, kalau seeloknya, even in reality kita akan tambah primary key lah. Setiap table mesti ada primary key. Okay, that is how the practice is in the real world, ya. Okay. So, untuk exercise kamu yang terakhir rasanya, sebab untuk the next form tu kita tak ada exercise. Okay, ini adalah table. Okay, cuba cari mana satu ID-ID yang, bukan ID lah, attribute-attribute yang transitively dependent dan pecahkan table ini. Jadikan dia sebagai third normal form. 5 minit juga saya berikan.
Okay, so kawan kita Angelo dah berikan jawapannya. Okay, tournament ID, winner ID. Okay, yang ini betul. Okay, this one a bit dia tak comply first normal form. Cuba fikir kenapa dia tak comply first normal form. Okay, sama juga dengan Fatin ni. Kenapa table ini tak comply first normal form? Apa syarat-syarat untuk first normal form? Zainul pun sama. Amir. Okey, jawapan betul telah diberikan oleh Amir ya. Okey, Amir. Tapi Amir pun dia kena rotate. Boleh tak saya rotate dekat sini? Alamak, saya tak ada function untuk rotate. Okey. So jawapan you all memang dah betul.
Okay, cuma tengok balik yang second ni. Ni dah betul dah. Nadia Husna dah betul. Okay. Tahniah Nadia Amir disebabkan jawapan yang betul. Okay, kita ada tournament ID, year dan winner ID. Okay, winner ID kalau 67 ni ada 2 kali tak ada isu sebab tournament ID berbeza. Okay, dia tak redundant ya. Cuma dekat sini original table Susan ada 2 kali. So you all kena take care of that lah. Okay, kena comply kalau third normal form kena comply first normal form, second normal form baru boleh. Macam tadi Angelo dan kawan-kawan yang lain Zaino semua dah lebih kurang betul dah. Cuma dekat table ini. Sebab Susan ada 2 kali. You all letak Susan 2 kali. Okay, dia tak comply lah first normal form. Sebab double. Okay, so yang ini betul sekali saja kita ambil. Okay, alright, tahniah Nadia. Okay, yang lain pun tahniah. Mari saya bagi like. Dekat sini dia tak keluar like. Okay, Fatin pun saya dah like dah. Angelo pun like. 1 like. Okay, semua dah bagi like dah. Okay, mana satu yang saya tak bagi like ni? Semua saya dah bagi. Okay, so itu adalah cara-cara untuk kita buat third normal form. Okay, ingat kalau kita nak third normal form mesti comply first normal form dan juga second normal form dan juga dia tak ada transitive dependency. Okay, kena pastikan table itu tak ada transitive dependency. Okay, dan kalau second normal form hanya satu primary key sahaja. Okay, macam ni. Yang ni kan. Ni. Dia memang ada satu primary key sahaja. Tapi ini second normal form je lah. Dia tak comply lagi third normal form sebab ada transitive. Okay, itu je lah untuk first normal form, second normal form dan third normal form. Okay, so far okay ke? Masih ada yang pening? Okay. Okay kan, senang kan? You ikut nota memang pening. Kita buat exercise baru nampak. Okay, so last kali adalah BCNF, Boyce Court Normal Form. Okay, yang ni jarang lah keluar jarang keluar. Dan even exercise dia pun tak adalah banyak sangat. Okay, so apa yang dia bagi tahu dekat sini adalah if every determinant in the table is a candidate key. Okay, maksudnya setiap attribute itu whose value determines other values with a row adalah dia punya determinant lah. Okay, if a table contains only one candidate key, the 3NF and the BCNF are equivalent. Maksudnya dalam satu table ada satu candidate key sahaja. Maksudnya dua-dua ni dia comply lah. Okay, dia sama. Third normal form dan BCNF ni almost sama, cuma BCNF ni is a special case sikit daripada third normal form. Dan as I said, you all punya knowledge sampai third normal form pun dah cukup. Dah melebihi mencukupi sebenarnya. Okay, then kita ada illustration 5.7 yang is in third normal form but not in BCNF. Manakala 5.8 adalah kita pecahkan lagi kepada BCNF. Okay, mari kita tengok apa dia punya perbezaan. Okay, ini adalah dia dalam third normal form. Okay, kita ada dua, maybe yang ini adalah foreign key lah. Okay, ini adalah foreign key, ini adalah primary key. Dan dia tak ada transitive sebab semuanya directly bergantung kepada ID. Tak kisahlah dia foreign key ke ID ke, dia bergantung. Okay. Cuma kenapa dia tak ada dalam Boyce Court normal form ini adalah dia kena pecahkan lagi. Okay, yang ini 3NF but not BCNF. Ini adalah second normal form. Second normal form dia boleh ada transitive dependency. Okay. Tapi BCNF ini adalah BCNF. Okay, ini pun adalah BCNF. Dia lebih kurang sama sahaja dia lebih kurang sama sahaja dengan third normal form. Okay, ini adalah contoh BCNF conversion. Kita ada student ID, staff ID, class code dan juga enrollment grade. Okay, kalau kamu ikut dekat sini, kita ada redundant student ID. Dan kita ada 2 kali 125 ada 2 kali, 144 pun ada 2 kali.
Okay, cuma this is how we do a BCNF conversion lah. Okay, mari kita tengok ya. Di composition. Kenapa dia punya slide macam tak ikut sequence ya? Ada tak contoh-contoh lain? Mari kita tengok ada contoh-contoh lain tak? Tak ada contoh lain lah. Okay, sebab saya tengok exercise untuk BCNF pun dia kurang ya. Okay. Kalau tengok dekat sini, ini yang tadi punya lah. Okay, kita ada satu third normal form table. Okay, kita ada student ID, staff ID, class code dan kita ada enrollment. Yang ni yang tadi punya lah. Okay, dia pecahkan ambil attribute sahaja. Okay, class code ini dia adalah dependent kepada staff ID. Dan yang ini semua dia punya attribute-attribute dia yang memang bergantung kepada staff ID dan juga student ID. Okay. Yang ini dia pecahkan, class code dan staff ID ni dia pecahkan dan ini enrollment grade dia masuk dekat table student. Okay, so dia pecahkan lagi lah, cuma you punya definition dia adalah every determinant in that table is a candidate key. If a table contains only one candidate key, then 3NF and BCNF are equivalent. Okay, dia punya special dia adalah setiap determinant dalam table BCNF adalah candidate key. Macam contoh dekat sini. Okay, ini adalah satu candidate key, ini adalah satu candidate key, ini adalah satu candidate key. Sama juga dekat sini. Ada satu candidate key, satu candidate key. Kalau you tak nak pecahkan benda ini pun tak ada isu. Okay, kita memang dah highest your level third normal form. Okay, untuk level kamu, you just tahu dia punya definition untuk BCNF, voice code normal form. Okay, you tak perlu nak tahu dia punya technical. Technical sampai third normal form pun dah cukup bagus untuk you all. Okay, definition dia adalah yang ini. Okay, in case lah ada soalan tanya kan, what if every determinant in that table is a candidate key, so identify dia punya normal form, you dah tahu dah BCNF. Okay, so untuk level kamu, you tahu benda tu sudah mencukupi. Okay, ini adalah, you tahulah, yang ni kita dah belajar ya, macam mana kita nak identify and correct the tables. So yang ini yang first kali kita belajar, dia punya yang employee punya kan, dia dah pecahkan sehingga 4 table. So lepas dia pecah-pecah first normal form, second normal form, third normal form, dia dah ada 4 table finally. Okay, so kalau yang ni dia nak pecahkan lagi memang susahlah untuk database kita ya. Okay, and it is not advisable. Okay, setakat 3 normal form pun cukup dah. Okay, next you akan belajar tentang business rule. Okay, dekat sini kita dah ada table tapi macam mana kita nak kaitkan dengan business rules. Okay, so dalam business rule dia macam statement lah. Okay, so satu company tu dia ada banyak projek dan setiap projek itu dia adalah banyak employees, ramai employees. Dan kemungkinan satu employee itu mungkin akan diassignkan kepada different project. Contohnya Afif mungkin akan bekerja dekat projek A, lepas tu projek B pun dia ambil, projek C pun dia ambil, memang kaya lah dia. Okay, so kemungkinan ada macam tu juga. Okay, dan some employees are not assigned to a project. Okay, kemungkinan ada employee yang tak ada projek langsung, dia tengah bercuti. And perform duties not specifically related to a project. Mungkin dia standby dekat office sahaja. Okay, dia tak ada project base lah. Okay, then some employees are part of a labour pool to be shared by all the project team. So ini depend kepada employees punya job scope dia. Okay, apa dia punya job classification dia. Lepas tu kat sini each employee has a single primary job classification. Contoh, kalau kerani dia buat kerja apa? Okay, kalau supervisor dia buat kerja apa? Kalau manager dia buat kerja apa? Dan job classification determine the hourly billing rate. So, bila kamu yang ini dia punya contoh macam mana tahu? You nak develop satu sistem, you pergi dekat company ini, okay, company yang handle project ini, you as a developer, you pergi dekat company yang handle ni, manager dekat situ ataupun boss dekat situ akan explain macam ni. Okay, Afif ataupun Angelo, this company got lot of project, many project. Dia akan handle many project dan setiap project ini adalah dia require employee. Based kepada business rule ini, kamu kena interpretkan dia
dan masukkan secara sistem. Okay, dia tak boleh, your client dia tak akan explain dalam technical terms, dia akan explain business rules macam ni lah, general statement. Kita sebagai orang IT yang kena interpretkan. Okay. Dan last sekali, many employees can have the same job classification. Boleh pula ya, ada employee yang ada job classification yang sama, maksudnya dia akan buat dua kerja lah. Dia jadi manager, dia jadi engineer, amboi. Okay. So itu adalah cara klien akan explain kat kita dan kita buat dalam table form, database, sistem lah, dalam sistem. Okay, ini apa pula ni? Normalization and database design. So yang ini kamu akan belajar in details ya, minggu depan lah kot dengan Cik Zafir bila you all masuk ERD. Okay, mungkin yang ni you all akan belajar dekat ERD lah kot. Ni sebab dia dah ada macam more kepada ERD ERD Cik Zafir akan take over. Okay, so far ada apa-apa soalan tak? Nanti minggu depan you bagi tahu Cik Zafir kita stop sehingga business rules. Okay, yang ni kita tak sentuh lah. Yang ni dia dah masuk ERD dah. Okay, ada apa-apa soalan tak? Kod-kod kita akan jumpa lagi ke next semester, saya dah tahulah siapa pelajar yang aktif, siapa pelajar yang kurang aktif. Okay, yang pelajar yang kurang aktif tu akan jadi favourite student saya. Bersiap sedialah anda. Mana tahu kan, you all ni akan ambil software ke network? You all minat software ke network? Tak pasti lah. Kenapa tak pasti lagi? Kita dah masuk, saya rasa you all dah kena pilih kan track? You all dah semester 2 kan? Dah kena pilih track rasanya. Okay, tengok. Minat kamu ke arah mana? You suka programming? You suka nak develop system? Then software lah. Tapi kalau kamu suka macam panjat-panjat, tengok kabel, lepas tu buat hardcore punya kerja semua, yang tu network lah. Okay, ataupun you suka macam IoT, yang tu network. Saya software. Okay, saya track software. So in case you all ada yang pilih track software, bolehlah kita berjumpa ya, sem-sem yang akan datang. Okay. Ada apa-apa soalan? Habis dah kelas kita. Ya ada, madam. Ada. Alright, so itu sahaja untuk hari ini. Kita dah settlekan normalization, kecuali yang inilah ya, database design ni kita tak settle. Yang ni Cik Zafir akan sambung. Jadi kita akan berjumpa sekiranya ada rezeki lain. Kod-kod saya kena take over lagi sekali kan. Okay, kita akan berjumpa lah. Okay, so until then you guys take care, dan kepada pelajar-pelajar yang beragama Muslim, selamat berpuasa. Take care you all. Terima kasih. Thank you, Terima kasih madam. Puan. Thank you, madam. 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 Welcome. Thank you, madam. Welcome.